Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu kembali di dalam MN Channel. Seperti biasa, anda bersama saya Muhammad Azruddin bin Syuddin, pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Polisen. Okey, so untuk konten kali ini saya akan sentuh perkara yang kedua berkaitan dengan pendawaian elektrik, iaitu aksesori pendawaian. Pada siri pendawaian elektrik yang pertama, saya dah sentuh berkenaan dengan hands tool yang akan digunakan bagi kerja pendawai elektrik bagi sistem satu fasa. So, untuk konten kali ini saya akan sentuh berkenaan dengan aksesori-aksesori yang biasa digunakan bagi kerja-kerja pemasangan pendawai elektrik, terutamanya bagi kerja-kerja amali pelajar semester 1 bagi subjek electrical wiring. So, tak apa kita membuang masa, kita pergi kepada konten ataupun isi-isi pengajaran yang saya telah sediakan bagi video pengajaran kali ini. Aksesori-aksesori yang biasa digunakan bagi kerja-kerja pendawaian terutamanya untuk amali pelajar semester 1 bagi subjek DET 10022 Electrical Wiring adalah seperti suis, soket, kotak fuse agihan, pemegang lampu, palam, pengganding, penyambung dan berbagai lagi. Dan perlu diingat, untuk aksesori-aksesori ini tidak termasuk bagi lampu, motor dan kipas kerana ia dikategorikan sebagai beban bagi lita pendawai elektrik yang akan dilakukan. Okey, kita pergi yang pertama iaitu shielding rose. Pada hakikatnya, shielding rose pada ketika ini tidak berapa digunakan dan tidak begitu praktikal. Tapi saya sentuh sikit berkenaan dengan shielding rose sebelum saya pergi kepada pemegang lampu. Jika anda perhatikan di situ, ia merupakan salah satu sumber pendapatan bagi lita pendawaian elektrik sebelum disambungkan ke beban ataupun kita sambungkan kepada sumber lampu. Terdapat 3 jenis shielding rose yang biasa digunakan iaitu 2 plat, 3 plat dan 4 plate. Dan shielding rose ini diperbuat daripada porselin ataupun bakelite. Jika anda perhatikan di hujung sana, ia merupakan salah satu contoh shielding rose 3 plate yang boleh menyambungkan sehingga maksimum 240 volt dan disambungkan dengan sumber lampu jenis bulb ataupun mentol jenis bulb. Dan biasanya untuk shielding rose ini akan disambungkan dengan satu lagi aksesori iaitu pemegang lampu batten. Jadi di sini anda perhatikan kenapa shielding rose ini jarang digunakan pada rumah-rumah moden adalah disebabkan sekiranya kita menggunakan shielding rose, kita tetap juga memerlukan satu pemegang lampu. Berbanding pada sekarang, kalau anda perhatikan, pada hakikatnya kebanyakan rumah menggunakan lampu pendaflor. Tapi sekiranya menggunakan lampu bulb, dia tidak menggunakan shielding rose, terus menggunakan pemegang lampu. Lebih jimat dan lebih praktikal. Seterusnya kita pergi kepada pemegang lampu yang telah saya maklumkan awal tadi merupakan antara aksesori yang digunakan bagi kebanyakan rumah sekarang dan untuk kegunaan amali bagi pelajar semester 1 bagi subjek electrical wiring. Okey, seperti yang anda maklum dah namanya pemegang lampu. So fungsi utama dia adalah untuk memegang lampu dan merupakan satu pendapatan terakhir bagi lita pendawaian yang kita lakukan. Terdapat 4 jenis pemegang lampu iaitu pemegang lampu jenis pangkat kilas, screw addition, screw golayan dan jenis pin. Dan untuk setiap pemegang lampu ni terdapat 2 jenis lagi iaitu jenis batten dan jenis pendant. Untuk pelajar-pelajar semester 1 bagi pemasangan pendawai elektrik ataupun electrical wiring, biasanya kita dedahkan kepada pelajar-pelajar kepada 2 jenis pemegang lampu iaitu yang pertama adalah pemegang lampu screw addition. Okey, biasanya berwarna putih. Dan kalau anda perhatikan di dalam ini terdapat skru di situ, okey, track skru di situ. Anda perhatikan situ Okey, ini yang dinamakan sebagai pemegang lampu screw addition. Ini antara yang biasa digunakan bagi kerja-kerja amali bagi pelajar semester 1. Seterusnya yang kedua yang saya akan tunjukkan di sini adalah pemegang lampu pangkat kilas. Kenapa dinamakan pangkat kilas? Kalau anda perhatikan di hujung situ, di sini terdapat satu pin di situ yang akan memegang lampu dan di sebelah sini pun sama. Okey. Sama, cuma bulb yang digunakan adalah jenis pin. Nanti saya akan tunjuk bulb pin itu macam mana. Okey, di sini adalah merupakan salah satu bulb, mentol bulb yang menggunakan skru. Ini kita akan gunakan pada pemegang lampu screw addition. Dan yang kedua tadi, untuk pangkat kilas, kita akan gunakan bulb yang ada pin di sini. Kalau perhatikan sini ada pin Okey, kalau perhatikan sini ada pin. Okey, dan di sini pun ada pin. Okey, di sini pun ada pin.
Ini adalah bulb yang kita akan gunakan pada pemegang lampu pangkal kilas. Dan untuk setiap jenis pemegang lampu ni dia ada maksimum watt yang akan boleh ditampung oleh salah satu pemegang lampu. Dan untuk pemegang lampu pangkal kilas, dia boleh menampung sehingga 150 watt. Skru Edison boleh menampung sehingga 200 watt dan skru Goliath boleh menampung melebihi daripada 200 watt. Okey, kalau perhatikan situ, pangkal kilas jenis batten dan yang satu lagi batten tu pendant situ adalah pemegang lampu juga tapi jenis pendant yang seakan-akan shielding rose itu. Dan seperti biasa yang sebelah sini yang putih ni adalah pendaflow yang kerap digunakan pada kebanyakan rumah sekarang. Ini merupakan contoh penggunaan bagi pemegang lampu dan bulb yang kita gunakan bagi tujuan pemasangan pendawai elektrik. Terusnya kita tengok kepada aksesori yang berikutnya iaitu soket alur keluar ataupun 3-pin soket. Jangan namakan plug plug tu yang kepala dia. Kalau yang jenis ni adalah namakan soket alur keluar. Di sini saya tunjukkan satu soket alur keluar. Okey, ada 3 terminal female di sini. Okey. Dan di belakang sini anda dapat lihat ada 3 kabel yang kita akan gunakan iaitu kabel live, kabel neutral dan kabel bumi warna hijau. Okey. Soket alur keluar ialah punca sambungan jenis female ataupun dalam bahasa Melayu jenis betina yang dipasangkan kepada pemasangan tetap. Pemasangan tetap di sini yang kita gunakan seperti freezer, seperti laptop kita, okey. Ia boleh menerima satu palam untuk menyambungkan bekalan ke alat-alat mudah alih. Okey, anda pun dah perhati sini. Ada 3 terminal female di sini. Okey, 1, 2 dan 3. So, dah tentulah 3-pin plug kita pun ada 3 juga terminal. So, secara langsung dia hanya boleh menerima satu palam ataupun satu soket saja dalam satu masa. Kita dapat beberapa jenis soket yang digunakan iaitu yang antaranya adalah soket 2 ampere. Yang kedua, soket 13 ampere dan yang ketiga adalah soket 15 ampere. Ini adalah contoh penggunaan untuk soket 13 ampere yang biasa kita nampak pada penggunaan di rumah. Dan ini adalah soket 15 ampere yang biasanya kita gunakan bagi kegunaan aircon. Seterusnya kita tengok kepada switch, antara alat yang penting ataupun aksesori yang penting dalam kerja pemasangan pendawai elektrik bagi pelajar semester 1 untuk electrical wiring. Fungsi utama switch adalah untuk menyambung dan memutuskan litar secara mekanik ataupun mechanical. Kita menggunakan kaedah mechanical untuk memutuskan litar yang disambungkan kepada punca bekalan. So, terdapat 4 jenis switch yang digunakan iaitu switch satu hala, switch dua hala, switch perantara dan switch tarik. So, untuk kerja pendawaian bagi pelajar semester 1 untuk subjek electrical wiring, anda semua akan didedahkan kepada 3 jenis switch iaitu switch satu hala, switch dua hala dan switch perantara. Yang pertama adalah switch dua hala. Ia digunakan untuk mengawal satu ataupun lebih beban pada litar beban ataupun litar lampu atau digunakan untuk litar pengatur kipas shielding. Okay, kalau anda perhatikan kipas shielding pun menggunakan satu switch satu hala. Akan tetapi untuk satu switch satu hala kita boleh gunakan 2 ataupun 3 lampu bagi satu switch satu hala. Okay, di sini saya ada satu switch satu hala. Bagaimana kita nak kenal pasti switch satu hala? Okey, kalau anda perhatikan di belakang sini, ada 2 terminal sini. Okey. Ini adalah merupakan switch satu hala. Terdapat 2 terminal seperti yang saya tunjukkan ini. Pada hakikatnya, untuk switch satu hala, switch dua hala dan switch perantara, tak ada dapat banyak perbezaan. Tidak terdapat perbezaan pada surface dia. Okey. Sama aja. Tapi yang membezakan adalah di belakang sinilah. Seperti yang saya katakan tadi, untuk switch satu hala terdapat 2 terminal sini. Seterusnya kita akan tengok kepada switch dua hala yang digunakan untuk mengawal lampu atau beban dari 2 tempat yang berasingan. Dan untuk switch dua hala ini pula terdapat 3 terminal. Okey. Dan kalau seperti yang saya cakap tadi, kalau anda perhatikan secara luaran, sama saja seperti switch satu hala, tetapi yang membezakannya adalah di belakang sini. Okey. Terdapat 3 terminal. Tapi terminal yang satu sini ada rosak sikit lah sebab saya ambil yang terpakai di dalam bengkel. Okey, terdapat 3 terminal kalau anda perhatikan situ. Okey, ini adalah merupakan switch dua hala. Okey, untuk switch dua hala ni kita biasa gunakan di kawasan tangga di dalam rumah 2 tingkat ataupun satu koridor yang tidak berapa panjang, kita akan gunakan switch dua hala. Terusnya, switch yang terakhir saya akan sentuh adalah
merupakan suis perantara ataupun intermediate suis yang digunakan untuk mengawal lampu atau beban dari 3 ataupun lebih tempat yang berasingan. Dan untuk suis perantara ini pula terdapat 4 terminal. Okey. Terdapat 4 terminal berbeza. Tadi suis 2 hala terdapat 3 terminal, suis 1 hala 2 terminal, manakala suis perantara intermediate suis ini terdapat 4 terminal. Walaupun pada hakikat depannya sama je. Okey, suis macam ni je. Tapi membezakannya adalah terminal di bahagian belakang. Terdapat 4 terminal yang digunakan. Dan kegunaan untuk suis perantara ini biasa digunakan untuk satu koridor yang panjang ataupun satu ruang tangga yang terlalu tinggi, lebih daripada 4 tingkat, 5 tingkat. Kadang kita berada di tengah-tengah tingkat, contoh tingkat 3, tak perlulah kita naik ke tingkat 5 untuk tutup suis ataupun kita turun ke tingkat 1 untuk tutup suis. Contoh kita berada di tingkat 3, kita boleh gunakan suis perantara untuk mematikan lampu pada laluan ataupun tangga yang kita gunakan. Okey, faham ya? Fungsi suis, kita akan mengawal lampu on dan off secara mekanikal dan terdapat 3 jenis iaitu suis 1 hala, suis 2 hala dan suis perantara yang mana setiapnya mempunyai kegunaan yang berbeza bergantung kepada kawasan yang kita akan gunakan suis tersebut. Seterusnya kita akan pergi kepada antara alat yang paling penting dalam sistem pendawaian dan merupakan alat pelindung bagi litar di dalam rumah kita iaitu distribution board ataupun kotak agihan. Untuk distribution board ini terdapat beberapa komponen penting yang perlu ada di dalam DB kita. Iaitu yang pertama adalah suis utama. Okay, anda boleh lihat saya tengah pegang suis utama. Sama kan di sebelah sana? Okay. Fungsi utama peranti ini adalah untuk menyambung dan memutuskan bekalan utama pada litar pendawaian elektrik yang digunakan oleh pengguna. Terdapat 2 jenis saiz peranti iaitu 40 ampere dan 63 ampere untuk bekalan satu fasa. Dan penentuan saiz peranti ini adalah bergantung kepada saiz arus anggaran keseluruhan litar pendawaian melalui pengiraan faktor kepelbagaian. Ini merupakan satu alat yang penting untuk mengawal dan memastikan voltage ataupun arus yang masuk di dalam litar pendawaian kita adalah seperti yang kita tetapkan. Alat yang kedua iaitu RCCB ataupun Residual Current Circuit Breaker. Okay, saya tengah pegang sini. So, bagaimana kita nak tahu dia okey tak okey? Kita biasanya kena uji pada litar lah. Sekiranya ada tindak balas, dia okey lah. Tapi biasanya kalau secara basic, kalau kita nak tengok dia okey tak okey, kalau anda perhatikan sini, okay, bila kita tekan sini, dia akan menghasilkan satu bunyi. Bunyi situ. Ketik situ, maknanya menunjukkan kemungkinan besar alat ni okey. Okay, saya ulang sekali lagi. Kita akan tolak ni. Okay, ada bunyi. Dan kita tolak semula sekiranya okey. Sekiranya okey macam ni, mana alat okey lah. Tapi bila kita nak tolak dia balik, susah, terlalu susah, ketat sangat, mana alat ni mengalami kerosakan. Ataupun kalau kita nak uji pada kita punya pemasangan litar pendawaian kita, apabila kita dah siap pasang, kita masukkan bekalan dan kita akan tekan button ni, push button ni, sekiranya ada tindak balas pada kita punya ni, okey, mana keadaan okey. So, saya tunjuk, kita tekan ni, sekiranya bekalan lah, kita tekan ni dan dia akan tolak sini. Okey, maknanya kita punya RCCB okey. Tujuan RCCB ni adalah untuk memutuskan bekalan utama apabila berlaku kerosakan arus bocor ke bumi pada litar pendawaian pengguna ataupun alat perkakasan. Arus bocor ke bumi ini berlaku apabila terdapat sentuhan antara live dan earth. Terdapat 2 jenis saiz peranti ini iaitu 40 ampere dan 63 ampere. Untuk bekalan satu fasa 240 volt. Bagaimana kita nak tahu dia 40 ampere? Kalau anda perhatikan sini, kalau nampak sini, ada 40 ampere situ, 40A, itu merupakan saiz untuk RCCB kita ini. Penentuan saiz peranti ini adalah bergantung kepada nilai arus anggaran keseluruhan litar yang dikira melalui pengiraan arus kepelbagaian. Sama juga seperti main switch. Aksesori yang terakhir yang saya akan terangkan sini iaitu MCB, Miniature Circuit Breaker. Fungsi MCB ini adalah sebagai peranti untuk memutuskan bekalan pada litar akhir yang dikawal apabila berlakunya kerosakan litar pintas ataupun arus beban lebih pada litar yang dikawal. Okey, yang dimasukkan sini adalah setiap MCB ini mempunyai nilai arus yang berbeza, nilai ampere yang berbeza dan setiap MCB ini akan mengawal satu litar. Contohnya litar lampu, litar soket dan ataupun litar aircon kita lah. Litar pintas ini berlaku apabila terdapat sentuhan di antara live dan neutral pada beban yang boleh menghasilkan arus yang tinggi
melebihi arus mengalir dan peranti. So kita macam mana kita nak tahu untuk satu MCB ni okey? Seperti juga RCB, jom saya tolak dia ke atas, saya tolak ke bawah, okey. Okey, tak ada sebarang susah kita nak tolak ke bawah dan kita tolak ke atas pun dia masih okey. Maknanya secara awalnya MCB kita ni dalam keadaan yang okey, baik untuk digunakan. Arus beban lebih pula berlaku apabila pemasangan beban yang terlalu banyak dan arus beban melebihi nilai arus pengalir pada peranti ini. Kadaran saiz peranti ini adalah antara 6 ampere hingga 63 ampere dan penentuan saiz peranti ini adalah bergantung kepada jenis litar yang dikawal ataupun litar arus beban yang dikawal bagi MCB ini. Secara tak langsung untuk setiap MCB ini ada nilai arus dia yang tersendiri. Di sini saya tunjukkan, kalau anda perhatikan terdapat C10, ini merupakan satu MCB dengan nilai 10 ampere. Yang ini pula adalah MCB C20, ini untuk 20 ampere bagi kegunaan litar soket. Yang pertama tadi adalah untuk kegunaan litar lampu. Dan yang terakhir sini, saya tunjuk sini adalah C32, adalah untuk litar bagi kegunaan pemasangan litar aircon. Okey? So, setiap satu MCB ni, jangan kita gabungkan dengan litar-litar lain. So, seperti saya kata tadi, yang pertama C10, kita akan gunakan kepada litar lampu ataupun litar kipas. C20 kita akan gunakan litar soket dan C32 kita akan gunakan litar-litar pemanas lah, seperti aircon, water heater semua. Faham harap sedikit ilmu yang saya bagi ni dapat memberi gambaran kepada anda untuk mengetahui fungsi-fungsi pada setiap alat yang saya telah terangkan tadi. Okey, selain itu saya akan terangkan beberapa lagi aksesori tambahan yang akan digunakan bagi tujuan pemasangan pendawai elektrik, iaitu inspection elbow, inspection T, and elbow, for junction punya socket ataupun connector. Selain daripada itu ada male female bush dan kita ada accessory conduit. Okey, ini merupakan salah satu contoh yang akan digunakan bagi pemasangan pendawai elektrik untuk pelajar semester 1 bagi pelajar-pelajar Politeknik Polisen. Itu saja sedikit berkenaan dengan aksesori-aksesori yang akan digunakan bagi kerja-kerja pendawaian elektrik bagi subjek electrical wiring. Dan kepada pelajar-pelajar saya, jangan lupa untuk scan QR code ni bagi bukti kehadiran anda dalam menonton video pengajaran saya yang dilakukan secara atas talian melalui channel YouTube saya. So, itu saja daripada saya untuk siri yang kedua ini. So, kita akan bertemu dalam siri kedua. Saya akan sentuh berkenaan dengan safety semasa melakukan kerja-kerja pendawai elektrik. So, seperti biasa, kepada anda semua yang menonton video-video yang didapat di dalam MNC ini, saya ucapkan terima kasih. Dan tidak keberatan untuk mana yang belum subscribe untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng. So, bila anda tekan butang loceng tu, segala maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan konten-konten yang terbaru saya akan upload di dalam MNC ini, anda akan dapat notification. Okey? So, itu saja daripada saya. Semoga kita bertemu lagi dalam konten-konten yang akan datang yang saya akan letak di dalam MNC ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.